A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta walijuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair. Amma ba'du. InsyaAllah malam ni kita sambung tadabbur surah Al-Anfal ayat 49. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat yang lepas. Ayat 46 ke? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ati'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tazhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Maksudnya, dan taatlah oleh kamu akan Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu saling berselisih, maka kamu akan jadi penakut dan akan hilang kekuatan kamu. Dan adalah kamu bersabar, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Pengajarannya, wajib ke atas orang yang mengaku beriman, wajib ke atas orang yang mengaku beriman sentiasa mentaati Allah dan Rasul. Dalam semua perkara dan keadaan. Lebih-lebih lagi ketika dalam peperangan. Lebih-lebih lagi ketika dalam peperangan. Kerana gagal dalam mentaati Allah dan Rasul dalam peperangan akan mengakibatkan kekalahan dan kehinaan. Yang kedua, haram berbeza pendapat sehingga membawa kepada perbalahan dan perpecahan. Kerana ia akan menjadikan umat Islam penakut dan lemah. Yang ketiga,
apabila berlaku perselisihan pendapat atau perbalahan, wajib orang ketiga mendamaikan antara dua kumpulan yang berselisih. Yang keempat, wajib sabar dalam menghadapi ujian kehidupan, khususnya ketika dalam peperangan. Kerana Allah hanya akan bersama dan menolong mereka yang sabar sahaja. Ayat seterusnya. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. Dan janganlah kamu menjadi seperti mereka yang keluar daripada negeri mereka dalam keadaan sombong dan riak. Dan mereka menghalang orang ramai daripada jalan Allah. Dan Allah Maha meliputi dengan apa yang mereka kerjakan. Pengajarannya, sifat sombong dan bongkak adalah sifat orang-orang kafir. Dan merupakan penghalang utama manusia memasuki syurga Allah. Yang kedua, orang beriman semakin mentaati Allah dan Rasul, semakin merendah diri. Dan semakin berkasih sayang antara sesama mereka. Yang ketiga, sesiapa yang suka menghalang manusia daripada jalan Allah, dan beribadat kepada Allah dengan cara yang sebenar, maka dia menyerupai orang-orang kafir. Okey, habis ayat 48. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَقَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ
wallahu syadidul iqab. Maksudnya, dan ingatlah ketika mana syaitan telah menghiaskan kepada mereka amalan-amalan mereka, dan syaitan berkata, hari ini tidak ada sesiapa yang boleh mengatasi kamu, dan aku akan menjadi penyelamat kamu. Maka tatkala dua kumpulan bertembung, syaitan berundur ke belakang seraya berkata, sesungguhnya aku berlepas diri daripada kamu. Sesungguhnya aku melihat apa yang kamu tidak dapat melihatnya. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, dan Allah maha keras balasannya. Pengajarannya, pertama, syaitan adalah penasihat utama kepada musuh Allah. Dan syaitan akan sentiasa memastikan agama Islam tidak akan tersebar, bahkan akan berkubur dengan apa cara sekalipun. Yang kedua, syaitan akan selalu berjanji dengan manusia dengan janji yang manis, tetapi akhirnya dia akan berlepas diri daripada manusia setelah manusia sesat dan kufur kepada Allah. Yang ketiga, syaitan tidak ada kuasa untuk memaksa manusia kufur kepada Allah. Tetapi syaitan hanya mengajak dan menipu manusia dengan cara menghiaskan amalan yang buruk agar nampak baik. Okey, habis lah. Kita sambut tadabbur ayat seterusnya. Okey. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 49. Kaitan dengan ayat yang lepas, kalau ayat yang lepas Allah menceritakan tentang sikap orang-orang kafir, khususnya kafir Quraisy Mekah, dalam berdepan dengan Rasulullah dan orang-orang yang beriman, khususnya dalam peperangan Badar. Maka ayat 49, ayat malam ni, Allah nak menceritakan tentang sikap
orang munafik. Sikap orang munafik dalam peristiwa peperangan Badar. Apa sikap mereka? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ingatlah ketika mana jadi Allah perintah kepada siapa? Di sini ada perintah, cuma dalam ayat ini tak disebut. Perintahnya ialah uskuru ataupun uskur fi'il amar. Ingatlah wahai Muhammad. Dan perintah kepada Nabi bermakna perintah kepada umatnya. Jadi wajib juga bagi kita untuk mengetahui apa yang Allah suruh kita ingatkan. Ingatlah wahai Muhammad, ketika mana yaqulul munafiqun, berkata al-munafiqun, orang-orang munafik. Siapa orang munafik ni? Siapa orang munafik? Iaitu mereka yang menzahirkan Islam dan menyembunyikan kekufuran. Dan mereka ni bila muncul? Kalau ikut sejarahnya, bila mereka muncul? Di Madinah. Sebab itulah ayat ni cerita tentang apa ni? Peperangan Badar. Dan peperangan Badar berlaku di Madinah. Jadi sepanjang di Mekah orang munafik tidak ada, tidak wujud. Sebab faktor utama untuk orang munafik sembunyikan kekufurannya ialah bila Islam tu ada kuasa dan Islam tu kuat. Bila Islam tu lemah ketika di Mekah, orang kafir tak perlu sembunyikan kekufurannya. Jadi bila Nabi pergi ke Madinah, semasa Nabi di Mekah, Nabi ada musuh. Dan musuh Nabi satu sahaja, iaitu orang kafir. Jelas. Tapi bila Nabi pergi ke Madinah, musuh Nabi semakin kurang ke semakin bertambah? Semakin bertambah. Satu lagi musuh Nabi iaitu orang munafik. Dan bertambah satu lagi musuh Nabi di Madinah, iaitu ahli kitab Yahudi. Jadi semakin Nabi berhijrah dan semakin kerja Nabi semakin meningkat, semakin Nabi berehat ke, semakin Nabi stres. Dua-dua tak kan? Semakin Nabi bersungguh-sungguh. Sebab tekanan kepada Islam semakin kuat. Bila Islam semakin kuat, tekanannya semakin kuat. Bila Islam lemah, tekanannya tidak kuat. Jadi ingatlah ketika berkata orang-orang munafik. Dan orang munafik ni sebenarnya adalah orang kafir. Bahkan mereka lebih jahat daripada orang kafir. Apa dalilnya? Apa dalil? Orang munafik solat, sedekah, pergi haji, bahkan pergi berjihad bersama Rasulullah. Orang kafir langsung tidak ada amal soleh. Tak solat, tak puasa, tak bersyahadah. Tapi antara dua ni, yang paling teruknya ialah orang munafik. Yang solat, yang puasa, yang sedekah, yang haji. Kenapa? Kenapa? Yang solat lagi teruk. Apa dia? Tak percaya dua-dua, tak percaya. Orang kafir pun tak percaya. Apa sebab? Ada orang ke tak ada ni? Apa dia? Sebab bahaya orang munafik dibanding dengan bahaya orang kafir, bahaya orang munafik lagi bahaya kepada Islam. Sebab dia merosakkan Islam daripada dalam.
Dan bila orang munafik bercakap, orang Islam confused. Betul ke tak? Nak kata salah, dia solat bersama Nabi, kan? Tapi kalau orang kafir cakap, terang-terang confirm salah. Jadi kejahatan mereka lagi membahayakan. Sebab tu bila masuk neraka, mereka neraka paling bawah. Okey. Dan Allah sebut di sini yaqulu. Ketika ayat ni turun, peristiwa ni dah berlaku. Bila berlaku sepatutnya Allah guna ini yaqulu fi'il apa ni? Mudhari'. Mudhari' menunjukkan apa? Sedang, sentiasa. Peristiwa ni telah berlaku. Sepatut Allah guna perkataan fi'il madhi, qala. Iz qala. Ingatlah ketika mana telah berkata. Tapi kenapa Allah guna perkataan yaqulu? Allah nak beritahu sifat munafik ini bukan masa itu sahaja mereka berkata seperti ini, tapi dulu, kini dan selama-lamanya. Inilah perangai orang munafik. Okey, satu orang munafik. Yang kedua, wallazina, dan orang-orang yang fi qulubihim, dalam hati-hati mereka, maradun, penyakit. Siapa ni? Ada dua golongan. Pertama munafik, yang kedua orang yang dalam hatinya ada penyakit. Siapa mereka ni? Bukan. Tak, orang beriman. Orang beriman tapi ada penyakit, iaitu orang yang lemah imannya. Kan yang pergi berperang bersama Nabi tu bukan semua berani. Ada yang menakutkan, jenis penakut. Apatah lagi daripada awal lagi, mindset mereka ialah untuk dapat harta dagangan Abu Sufyan. Ini kumpulan orang beriman tapi imannya lemah. Jadi iman lemah, Allah kata apa? Dalam hatinya ada penyakit. Kenapa Allah tak sebut wallazina ataupun waddu'afa? Ad-du'afa mana? Orang-orang yang lemah. Ataupun du'afa'ul iman, orang yang lemah imannya. Allah tak guna perkataan du'afa, tapi Allah guna fi qulubihim maradun, orang yang dalam hati mereka ada penyakit. Jadi soalannya, kenapa Allah guna dalam hati mereka ada penyakit? Mana ada sesuatu yang Allah nak bagi tahu. Ada benda yang besar dan penting yang Allah nak bagi tahu. Kalau sebut orang-orang yang lemah imannya, kita tak tahu lemah iman tu penyakitnya di mana. Jadi al-marad, penyakit ni ada dua. Al-maradu, penyakit ada dua. Satu, apa dia? Fil ajsam. Yang kedua, fil qulub. Bila Allah kata fi qulubihim maradun, Allah nak beritahu penyakit ni ada dua. Satu, fil ajsam. Ajsam ni jisim, fizikal. Penyakit pada fizikal. Yang kedua, penyakit fil qulub, pada dalam hati. Jadi antara dua ni penyakit mana yang bahaya? Penyakit hati. Tapi antara dua ni, yang mana manusia paling jaga? Fizikal. Keluar pagi balik petang, daripada muda sampai ketua, nak jaga hati ke nak jaga fizikal? Jadi penyakit yang paling manusia jaga dan paling manusia takut ialah ajsam. Tapi antara dua ni, yang mana yang menyebabkan berdosa? Qulub.
Betul kan? Manusia bila buat dosa, melekat satu titik hitam. Di muka ke di hati? Di hati. Jadi Allah nak bagi tahu, penyakit yang paling baik adalah penyakit fil qulub. Supaya apa? Supaya kita ambil perhatian. Banyak manusia buang masa, pagi sampai petang, muda sampai ketua, duk jaga fizikal. Sedangkan yang Allah tengok apa dia? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa ila a'malikum. Allah tidak melihat gambaran luaran kamu dan fizikal kamu, tapi Allah tengok apa? Hati kamu. Setakat mana hati kamu suci, ikhlas, dan juga Allah tengok amalan kamu. Tak tahulah berapa ramai yang kerjanya bagus, fizikalnya sihat walafiat, tapi hatinya mati. Quran tak nak baca, kan? Solat malas, zikir pun berat, nak pergi kelas pun bermasalah, tapi dia tak rasa penyakit tu. Jadi Allah nak ingatkan, inilah penyakit bahaya. Dan ini siapa ni? Orang beriman ke orang munafik? Orang beriman. Ada rasa takut. Takut pada manusia, takut pada rezeki, itu penyakit hati. Okey. Allah cerita pasal orang munafik. Apa dia? Di awal surah Baqarah. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati-hati mereka ada penyakit. Bukan setakat penyakit, tapi fazadahumullah. Allah tambah lagi penyakit hati itu. Jadi bila ada penyakit dalam hati, dia tak berhenti setakat tu, dia akan bertambah sampai akhirnya khatamallahu ala qulubi. Allah tutup pintu hatinya. Bila Allah tutup pintu, iman tak boleh masuk, kekufuran dalam hati tak boleh nak keluar bila Allah dah khatam. Okey. Kemudian apa kata mereka ni? Gharra. Gharra apa dia? Telah fi'il madhi ni. Telah menipu haula'i, mereka ini ni siapa? Orang beriman. Jadi orang munafik dan orang yang lemah iman berkata kepada orang beriman, apa dia? Mereka ini telah menipu dinuhum, agama mereka. Gharra fi'il madhi, mana fa'il dia? Ni dinuhum, sebab tu baris depan. Boleh faham? Agama mereka telah menipu mereka. Boleh faham? Apa dia? Cuba cerita sikit. Kenapa penipuan itu disandar pada agama? Sebab kerana Islam, mereka sanggup buat apa saja. Dalam peperangan Badar ni, ada tak Allah dan Rasul berjanji bahawa Allah akan tolong dan Islam akan menang? Kan? Ada kan? Ada. Jadi daripada janji itu, mereka sandarkan, itu agama mereka lah tu. Yang jenis suka berjanji. Dan akhirnya anggapan orang munafik, orang beriman tertipu dengan janji itu. Sebab tu mereka berani berperang walaupun bilangan mereka sedikit.
Bilangan musuh ramai. Mereka berjanji sanggup berperang sebab apa? Janji agama. Jadi kata orang munafik, agama mereka telah menipu mereka. Boleh faham? Patut ni, ini bahaya bagi kita ni, sebab kumpulan kita kecil dan kita boleh mati. Tapi sebab janji agama, mereka tertipu. Boleh faham? Sebenarnya yang tertipunya siapa? Mereka lah. Dan yang menipunya siapa? Yang menipunya siapa? Yang tertipu orang munafik dan orang yang lemah iman lah. Termasuk orang kafir. Yang menipu mereka siapa? Ha? Syaitan. Satu lagi? Satu lagi. Yang selalu menipu kita 24 jam. Oh, bahaya tak sedar ni. Ha? Dunia lah. Betul kan? Allah kata apa dalam surah Al-Baqarah, surah Ali Imran? Apa dia? Surah Ali Imran ayat 196. 196. Sebelum tu Okey. Ayat 196. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Kemudian mata'un qalilun summa ma'wahum jahannam. Bi'sal mihad. Ayat ini selalu Nabi baca bila ni? Bangun malam. Baca ayat ni saja ke 11 ayat? 11 ayat daripada ayat 190 sampai 200. Okey. Cuba terjemah. La yaghurrannaka. Jangan. Yaghurranna daripada gharra. Jangan. Kalau kita belajar bahasa Arab, taqallubu ni fa'il mari depan. Kita kena terjemah macam ni. Taqallubu apa makna dia? Taqallub, hati dinamakan qalbun. Dan kalau membolak-balik dia panggil ya muqallibal qulub. Berbolak-balik allazina kafaru, orang-orang kafir, fil bilad, di negeri. La yaghurrannaka, jangan menipu daya engkau. Orang Mekah ni kaya tak? Ada yang kaya. Mereka kufur kepada Allah. Nabi pula miskin, tapi Nabi buat kerja Allah pagi, petang, siang, malam. Tapi Nabi miskin. Mereka menentang Allah, tapi Allah bagi kaya. Maka Allah bagi amaran. Janganlah kekayaan orang-orang kafir memperdayakan engkau. Sebenarnya Nabi terpedaya tak dengan kekayaan orang kafir? Kalau tak, kenapa Allah larang Nabi? Sebenarnya Allah larang kita lah. Cuma sebab Nabi ketua, kena larang ketua dulu. Ketua kena tunjuk contoh dulu, barulah larang orang di bawah. Jadi janganlah kekayaan orang-orang kafir pergi ke Syam, pergi ke Yaman, berniaga, jangan menyebabkan engkau terpedaya. Kenapa? Kenapa tak boleh terpedaya? Kenapa tak boleh tertipu dengan kehidupan dunia? Allah bagi tahu, itu adalah mata'un qalil. Apa makna mata'? Seronok, memang senang, tetapi sikit. Sikit apa makna dia? Sekejap, sementara. 50 tahun, 70 tahun, habis. Lagi parahnya apa? Semua adalah seronok sekejap. Semua kemudian ma'wahu, tempat kembalinya jahannam.
Seronok sekejap, lepas tu masuk neraka Jahannam. Dan wabi'sal mihad, itulah seburuk-buruk. Jadi kebanyakan manusia tertipu dengan apa? Dunia. Tapi orang munafik kata orang Islam tertipu dengan agama. Mana mungkin agama menipu kita? Sebab agama daripada Allah, kan? Agama daripada Allah. Mana mungkin Allah menipu hamba-hambanya? Okey. Kemudian wa man yatawakkal, dan man, siapa? Yatawakkal, dia berserah ala Allah, kepada Allah, fa inna Allah, maka sesungguhnya Allah azizun. Azizun apa makna? Apa makna perkasa? Kalau bagi tahu pada orang kafir Allah tu perkasa, dia ada rasa gerun tak? Tak rasa gerun pun. Cuba hurai sikit, apa makna azizun? Apa dia? Hukum ni hakimun. Ada dua ni, satu azizun, satu hakimun. Tak sekarang. Bila Allah sebut dua sifatnya di hujung ayat, dia ada kaitan dengan cerita ni. Cerita ni tentang apa ni? Peperangan. Dan apa kata orang munafik ni? Dia kata apa? Orang Islam tertipu dengan agama, dengan janji daripada Allah. Tiba-tiba Allah kata, siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah Maha Azizun, ialah yang boleh melakukan apa saja, bila-bila masa, di mana-mana sahaja, tanpa dihalang oleh sesiapa, dan tidak ada yang boleh mengatasinya. Itu mana Azizun. Hakimun ada dua. Satu hakim, yang kedua hikmah. Hakimun, satu, kalau makna hakim ialah Allah sahaja berhak menetapkan apa-apa saja hukum atau peraturan. Manusia tidak ada hak. Bahkan Rasulullah pun tidak ada hak. Itu makna hakim, iaitu Allah sahaja yang berhak memutuskan, membuat apa-apa hukum. Kemudian hakim juga bermakna setiap hukum, setiap peraturan yang Allah lakukan mesti ada hikmahnya. Allah tak akan buat hukum yang tidak ada sebab, ataupun saja-saja nak buat. Okey. Jadi boleh faham tak antara ayat dia dua potongan? إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. Satu bahagian. Bahagian kedua, وَمَا يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Cuba kaitkan antara bahagian pertama dengan bahagian kedua. Allah nak balas, tapi apa kaitan dengan tawakal? Allah kata siapa bertawakal pada Allah, Allah Maha. Siapa percaya pada janji Allah. Tapi di sini bukan berjanji, dia tawakal. Apa makna tawakal? Sekarang dakwaan orang munafik dan orang yang lemah iman, apa dia? Dia kata orang Islam tertipu dengan janji agamanya. Apa dia? Boleh menang walaupun bilangan kecil, dan walaupun musuh ramai.
Maka Allah nak jawab dakwah mereka, boleh menang. Menang bukan sebab bilangan ramai, bukan sebab musuh tu ramai, bukan. Menang sebab bila orang beriman berserah pada Allah, mesti menang, walaupun bilangan kecil. Nampak tak? Jadi punca kemenangan apa dia? Bukan bilangan, bukan senjata. Bila orang beriman serah sepenuhnya pada Allah, Allah apa dia? Azizun, Allah boleh kalahkan bila-bila masa. Dan bila Allah kalahkan, Allah sangat bijak. Siapa yang patut dikalahkan, Allah akan kalahkan walaupun ramai. Bahkan tentera Islam, walaupun ramai, lebih ramai daripada orang kafir, Allah kalahkan. Sebab apa? Allah bijak. Bila? Dalam peperangan apa? Tak, tentera Islam lebih ramai daripada musuh, Allah kalahkan. Hunain. Sebab apa? Allah bijak. Apa kebijakan, apa hikmah Allah kalahkan tentera Islam walaupun bilangan ramai? Sebab mereka tak bergantung pada Allah. Mereka bergantung pada apa? Bilangan ramai. Betul tak? Kalau Allah biarkan orang beriman bergantung pada bilangan ramai, bahaya tak? Allah bagi warning, Allah bagi kalah terus. Lain kali jangan bergantung pada bilangan. Boleh? Ini rahsia kekuatan orang beriman. Kita biasa sebutkan, saya serah pada Allah. Betul ke serah pada Allah? Betul ke? Satu ucapan yang sangat mudah diucap. Okey, kita nak faham apa makna tawakal pada Allah. Apa makna yang sebenarnya? Siapa boleh bagi definisi? Ataupun tanda-tanda orang bertawakal pada Allah? Menyerahkan segala urusan kepada Allah setelah berusaha untuk melakukan. Usaha tu ikut apa tu? Boleh bagi contoh tak? Dia bila kita serah pada Allah, serah pada Allah tu makna apa? Serah pada Allah untuk apa? Serah pada Allah untuk apa? Serah pada Allah untuk apa? Ada dua. Satu, jalbu al-manafi'. Ini penting ni. Jalbu manafi'. Jalbu bukan jelebu ni. Yang kedua, daf'u al-madarrah. Kita serah kepada Allah dalam sama ada untuk mendapat apa-apa manfaat kebaikan. Mana hanya Allah sahaja boleh bagi kebaikan. Manusia hebat macam mana, ada kuasa macam mana, kaya macam mana, sikit pun tak boleh bagi manfaat pada kita. Kena yakin 100%. Dan yang kedua, kita serah pada Allah dalam menolak segala kemudaratan. Manusia hebat macam mana pun, ada kuasa macam mana pun, ada senjata canggih, sikit pun tak boleh memudaratkan kita, melainkan dengan izin Allah. Boleh faham? Kita sekarang dalam nak mendapat kebaikan, kita serah pada siapa? Serah pada apa? Realiti kehidupan kita lah. Serah pada? Tak tahulah. Mungkin kita serah pada syarikat tempat kita kerja, serah pada pemimpin kan? Apa dia? Kabel kan? Kabel pula tengok kabel kecil ke besar kan? Sebab tu bila kita serah pada Allah, benda yang tak masuk akal pun boleh berlaku. Nabi Musa serah pada Allah 100% kan? Benda tak masuk akal lah, pada akal manusia lah, berlaku tak depan mata dia? Ya? Laut bertebelah. Tapi kalau serah pada Fir'aun, Fir'aun boleh tak belah laut? Tak boleh. Bahkan Fir'aun lemas dalam laut dengan bala tenteranya.
apa ni? Ashabul Kahfi serah pada Allah. Apa yang Allah buat padanya? Benda yang tak masuk akal dari segi logik lah, kan? Allah panjangkan umur dia 309 tahun. Dan Allah bagi dia hidup tanpa makan, walaupun sekeping pizza. Ada pizza malam ni. Kita walaupun dah makan lagi pizza kan? Dan tak kencing, tak berak kan? 309 tahun. Sebab apa? Pemuda Kahfi serah pada Allah. Bila serah pada Allah, fa innallah azizun. Cuba buka surah ni. Surah At-Talaq ayat 3. Okey. Tengok ayat ni bermula dengan apa ni? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kita pernah tak baca ayat ni bermula dengan wa yarzuqhu? Kita mula dengan apa? Tapi tak ada, ayat ni memang nombor 3 mula kat sini. Jadi sebenarnya kita mula awal ayat ke akhir ayat? Kita mula akhir ayat nombor 2. Ayat 2. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Hujung ayat nombor 2. Lepas tu sambungannya ni. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Hujung ayat nombor 2. Lepas tu sambungan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi yang kita dok baca, yang kita dok tampal tu, ayat nombor 2 pun tak habis, ayat nombor 3 pun tak habis. Lepas tu dia kata apa? Ayat 1000 dinar. 1000 dinar apa? Separuh ayat pun tak habis. Dan kita tahu tak ayat ni berkenaan dengan apa? Ni surah apa ni? Surah Talaq, bukan surah rezeki. Mana ada nama surah rezeki? Surah bercerai ni. Tapi dia sampai kat rumah, kan? Dia sampai kat kedai. Surah cerai ni. Okey. Kita tengok. Wa yarzuqhu, dan Allah memberinya rezeki min haitsu, dari arah yang la yahtasib, tak disangka. Sebab itulah kita, bahaya kita apa dah? Kita baca ayat tak habis. Jadi kita ingat apa dia? Bila kita guna ayat nama pun salah, 1000 dinar. 1000 dinar untuk orang Kuwait je, sebab dinar di Kuwait je. Dia tulisan 1000 ringgit. Kalau Indonesia 1000 rupiah. Okey. Bila kita baca tak habis, ada satu benda yang sangat penting dan besar kita tertinggal. Apa dia? Wa man yatawakkal 'ala Allah. Siapa yang bertawakal, berserah bulat-bulat kepada Allah, maka fahuwa hasbuh. Ini jawab dia. Kalau kita belajar bahasa Arab, man ni dia panggil apa? Man syartiyah. Man syarat. Apa makna fahuwa hasbuh? Allah? Apa makna Allah cukup? Apa makna Allah cukup? Kalau saya kata, kalau kamu ada Allah, semua tak perlu. Sebab Allah dah cukup. Okey tak? Awak tak perlu rumah, tak perlu isteri, tak perlu anak, tak perlu kereta. Sebab bila kamu ada Allah, Allah sudah mencukupi. Setuju? Setuju? Betul kan ni? Mana kalau fahuwa hasbuh, Allah cukup, tak perlu yang lain dah. Kalau ada isteri, contohlah, tiba-tiba isteri tak ada masalah. Sebab apa?
Allah ada. Allah dengan isteri mana lebih besar dan hebat? Kita ada pekerjaan, tiba-tiba pekerjaan tak ada, tapi kita tawakal pada Allah, okey tak? Sebab apa? Allah cukup. Tapi kalau Allah tak ada, kerja ada, agak-agak cukup tak? Tak cukup. Berapa ramai yang tak cukup satu kerja buat 3 kerja walaupun dia menteri. Betul kan? Menteri lagi, pengurusi GLC lagi. Kalau dia ada anak, tapi dia tidak ada Allah, tak cukup. Porak-poranda rumah tangga dia. Tapi kalau dia ada anak, dia ada Allah, anak hilang tak ada masalah. Betul? Ini makna Allah mencukupi. Anak tak mencukupi, isteri tak mencukupi, suami tak mencukupi. Duit 10 juta pun tak cukup. Betul? Sebab tu yang ada 10 juta nak cari lagi. Tapi siapa yang ada Allah, dia tak perlu lebih daripada itu. Sebab Allah pemilik Rabbul Alamin. Sebab tu siapa yang ada Allah, dia yang paling kaya, paling kuat, paling tenang hidupnya. Dan siapa yang hidup tak tenang, Allah tidak ada bersamanya. Sebab dia bergantung pada apa? Bergantung pada anak. Anak itu adalah makhluk yang lemah. Macam mana boleh tenang kalau dia bergantung pada makhluk yang lemah? Dia bergantung pada syarikat, bergantung pada duit. Macam mana hidup dia boleh tenang kalau dia bergantung pada makhluk yang lemah? Payah ni, Kemudian Allah kata apa? Innallaha, sesungguhnya Allah balighu, melakukan amrihi, urusannya. Allah boleh buat apa saja yang dia nak. Qad ja'alallah, dan Allah sesungguhnya telah melakukan, telah menjadikan bagi setiap sesuatu qadar. Jadi kadang-kadang kita nak lebih, Allah kata qadar kamu setakat ni, jangan lebih lah. Yang penting apa dia? Bukan qadar kamu lebih, yang penting Allah hasbuhu. Sebab itulah Nabi Ibrahim kan, pekerjaan tak ada, lepas tu kena tangkap pula, lepas tu kena campak dalam api, tapi selamat tak dia. Sebab apa? Ya tawakkal ala Allah, maka Allah cukup. Apa kata-kata Nabi Ibrahim bila dia campak dalam api? Apa dia? Allah ma'jari minan nar. Terkata apa? Ada riwayat kata hasbi Allah wa ni'mal wakil. Ada riwayat kata hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbuna mana? Cukup bagi aku Allah. Bila Allah jadi yang mencukupi dia, api yang panas pun boleh sejuk, selamat keluar. Dia sorang-sorang. Lawan dengan satu kerajaan. Dia boleh menang sebab apa? Sebab Allah mencukupi baginya. Boleh? Oh, payah ni. Payah. Dia kita cakap ni macam-macam teori kan. Tapi nak praktis ni macam Hajar duduk tengah padang pasir. Kenapa dia boleh selamat? Apa dia buat? Kan kata tadi kalau tawakal syarat dia kena usaha kan? Betul kan? Hajar berusaha tak? Apa usaha dia? Ada tak dia bekerja untuk dapat rezeki? Apa dia? Kerja apa kali tu tengah pada pasir? Mana ada syarikat? Minyak pun tak ada lagi masa tu. Apa dia? Apa kerja? Safa Marwah pun tak ada. Safa Marwah belum ada lah. Bukit adalah. Apa dia? Apa kerja Hajar? Kan kita kata syarat tawakal mesti usaha. Apa usaha Hajar? Bertakwa. Usaha Hajar yang paling besar, yang paling penting ialah takwa lah. Syarat nak tawakal pada Allah mesti dengar cakap Tuhan. Nak serah pada Allah tapi lawan dia tak masuk akal. Allah jaga kamu. Jadi yang banyak orang faham, sebelum bertawakal berusaha, manusia faham usaha pada cari rezeki. Solat lambat, buka aurat, itu bukan usaha. Usaha yang paling utama, dengar cakap Tuhan dulu. Sebab kamu nak serah pada dia. Kita serah pada bos,
Saya serah pada bos. Bos nak buat apa? Buatlah. Apa syarat dia? Dengar cakap bos lah. Saya serah pada bos. Tapi saya akan lawan bos. Okey tak? Itu ramai yang terlepas pandang. Dia ingat tawakal ni setelah usaha. Dan usahanya apa dah? Cari rezeki. Tak. Allah suruh cari rezeki. Tapi yang paling usaha, yang paling asasnya apa dah? Takwa. Dan Allah bagi rezeki ni. Rezeki yang tak disangka sebab apa? Wa man yattaqillah. Dia kalau beramal macam ni. Wa man ya'mal. Siapa beramal, Allah bagi rezeki. Tapi tak ada. Ayat dia apa dia? Wa man yattaqillah. Sebab itulah kalau kita tengok Nabi, ketika Nabi hantar sahabat berhijrah ke Habsyah, dari mana mereka dapat makan rezeki? Mereka pergi negara kafir, betul kan? Kemudian bukan seorang, 70 orang. Tapi mereka hidup tak? Apa mereka kerja? Takkan kerajaan kafir bagi mereka kerja? Tak ada. Dari mana mereka makan? Mereka berusaha, iaitu bertakwa pada Allah. Allah kata pergi sana, pergi. Maka Allah bagilah rezeki yang tak disangka. Jadi usaha tu kena tukar cara kita berfikir. Usaha yang paling asas ialah takwa. Begitu juga Nabi dan sahabat berhijrah ke Madinah. Kalau mereka tak tawakal pada Allah, contohlah, dia bergantung pada duit kan, bergantung pada pekerjaan. Apa jadi pada Nabi dan sahabat? Dan apa jadi pada Islam? Sahabat kata apa? Kita akan pergi setelah ada pekerjaan di Madinah. Apa jadi? Kita akan pergi setelah ada tanah, setelah ada rumah. Apa akan jadi? Islam tak adalah sini. Betul tak? Islam tak sampai kat sini. Tapi bila Allah perintah, pergi je. Mereka tak fikir dah pasal rezeki. Sebab apa? Allah kata siapa bertakwa, Allah bagi rezeki tak? Dan betul tak sahabat-sahabat di Madinah, rezeki mereka lagi melimpah dibanding dengan ketika mereka di Mekah? Betul? Daripada mana? Harta rampasan. Harta rampasan. Okey. Dan apa ayat apa? Surah apa? Yang mula-mula. Al-Baqarah. Okey, biar dulu. Buka surah Al-Furqan. Al-Furqan ayat 54 ni. Lima Tengok Allah nak bagi tahu kenapa kena tawakal pada dia, kenapa kena serah bulat-bulat pada dia. Allah kata wa tawakkal. Cuba terjemah. Dan berserahlah. Allah tak sebut berserah pada Allah, tapi Allah sebut sifat dia, alal hayy, kepada yang Maha hidup. Dan berbeza tak dengan manusia? Tak beza lagi, sebab manusia pun hidup juga. Lepas tu allazi la yamut, yang tidak mati. Kita bergantung pada suami. Suami ada tak hidup dan tak mati? Bergantung pada suami, tengok suami mati. Kita baru ziarah Asnah di Johor, suami dia baru meninggal. Bila kita tanya tentang apa perasaan setelah suami mati, dia terus menangis. Dia sebutlah dia bergantung pada suami kan, mati. Jadi orang cerdik pada bergantung pada siapa? Yang hidup dan tak akan mati. Okey isteri, jangan bergantung pada suami. Dan suami jangan bergantung pada isteri. Sebab tu kalau siapa-siapa mati je, kita hidup kita akan tenang. Sebab semua akan mati. Kemudian wasabbih, dan sucikan. Jangan tawakal pada Allah tapi tak berzikir, tak ingat dan tak patuh pada Allah. Sucikan Allah dengan memujinya. Kemudian wakafa, Allah bagi amaran. Wakafa apa makna? Kafa, cukuplah.
dengannya bizunubi ibadi khabira. Cukuplah Allah khabir, Allah Maha mengetahui. Allah tahu apa? Dengan dosa-dosa hambanya. Allah bagi amaran, tawakal pada aku, pastikan tidak ada dosa. Berapa ramai yang serah diri pada Allah, tapi dalam masa sama dosa pun melakukan setiap hari. Allah sangat tahu apa saja dosa hamba-hambanya. Okey, boleh buka hadis lah. Kena keluar ke? Okey. Ini tadi kita tadabbur Al-Quran, sekarang kita nak tadabbur hadis berkenaan dengan tawakal. Okey, kita terjemah sama-sama. Fi sahihaini, dalam dua kitab sahih Bukhari dan Muslim. Mana hadis ni hadis muttafaqun alaih. Fi hadis, dalam hadis as-sab'ina alfan, 70,000 allazina yadkhuluna, yang mereka tu masuk syurga bighairi hisab. 70,000 masuk syurga tanpa hisab. Apa makna tanpa hisab? Tidak ada soal dalam kubur, tidak ada azab di padang mahsyar, tidak ada panas, semua tak ada. Berapa ramai? 70,000. Apa sifat mereka? Sifat utama mereka pada humul lazina, mereka itu ialah orang-orang yang la yastarquna, mereka yang tidak minta diruqyahkan. Kalau dia sakit, dia tak minta orang ruqyah dia. Nampak tak? Sebab itulah sifat utama yang 70,000 boleh masuk syurga tanpa hisab. Apa dia? Tawakal pada Allah. Termasuklah bila sakit dia tak minta tolong orang. Boleh tak tolong doa pada saya? Tak ada. Bila dia minta tolong orang, tawakal dia ada sikit pergi pada orang, bergantung pada orang. Ustaz ni seorang yang soleh, kan? Doa ustaz makbul, ada bergantung pada ustaz dah. Okey. Kemudian yang kedua, wala yatatayyarun, dan mereka tidak yatatayyarun ni dia asal daripada tayr, burung. Dia tidak suka menilik lah, atau suka meramal. Ni burung terbang ke belakang ni ada alamat buruk. Tak ada. Dia sentiasa positif. Yang ketiga, wala yaktawun, dan mereka tidak berubat dengan menggunakan besi. Besi panas. Kalau dah patah kaki, dia operate masuk besi, tak apa. Ni tak boleh guna besi panas. Dan wa ala rabbihim, hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Bukti senang je tanda-tanda kita tawakal. Kita bergantung pada telefon, kan? Telefon ada. Tapi bila telefon tak ada, okey je, tenang je. Sebab apa? Dia bukan bergantung pada telefon. Kita kalau telefon tak ada, okey tak? Tenang. Okey. Kalau line tak clear, okey tak? Pergi mana-mana line tak clear. Okey tak? Sebab Quran clear tu. Quran. Tak boleh buat lain, tak apa. Tak boleh buat lain, tak apa. Sebab kewajipan kita buat bila line clear, kan? Allah soal tak bila line tak clear dan tak buat line? Jangan risau. Okey? Habis, Jadi kalau nak masuk syurga tanpa hisab, mesti hati tu bulat. Tapi tak tahulah kota masih ada ataupun dah tak ada. Wa fi sahih Al-Bukhari, dalam sahih Bukhari ada juga hadis mengatakan daripada 70,000 tu, setiap seorang tarik 70,000, kan? Jadi 70,000 kali 70,000. Oh, ada peluang lagi. Silakan. Dalam sahih Bukhari daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni hasbunallah, cuba terjemah. Cukuplah untuk kami Allah, cukup. Boleh faham tak? Bila kita kata hasbunallah, yang lain tak ada pun tak ada masalah.
Jangan mulut hasbunallah. Mana telefon ni? Ha? Duit tak cukup ni kan? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan dia adalah sebaik-baik penolong, sebaik-baik wakil. Siapa yang ucap ni? Qalaha Ibrahim. Diucap oleh Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Hina, ketika ulqiya, dicampak dalam api. Betul-betul Allah mencukupi bagi Ibrahim. Wa qalaha, dan diucapkan kata-kata ini juga oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila ni? Hina, ketika orang-orang kafir berkata innan nas. Cuba terjemah, ini ayat Quran. Sesungguhnya manusia qad jama'u, mereka telah mengumpulkan untuk kamu. Fakhshawhum, ada orang kata kepada Nabi, Nuh, puak-puak kafir dia dah kumpul kumpulan yang ramai untuk menentang kamu. Maka fakhshawhum, takutlah pada mereka. Mereka kata pada siapa ni? Nabi. Maka hasilnya apa? Fazadahum imana. Bukan Nabi dan sahabat semakin takut, bukan, tapi iman mereka semakin bertambah. Kenapa? Mereka berkata hasbunallah. Ramai ke apa ke kami tak heran, sebab Allah cukup bagi kami. Jadi boleh bila-bila masa kita baca zikir ni, hasbunallah wa ni'mal wakil. Bila lain tak clear ke, hasbunallah wa ni'mal wakil. Bila duit tak cukup, hasbunallah wa ni'mal wakil. Okey, wa fi sahihaini, dalam dua kitab sahih juga, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, ini doa yang Nabi selalu baca dan elok kita amalkan. Allahumma, ya Allah, laka aslamtu, kepada engkau aslamtu, aku serah diri. Wabika, dan kepada engkau amantu, aku beriman. Wa alaika, dan hanya kepada engkau aku tawakkaltu. Wa ilaika anabtu, dan hanya kepada engkau aku bertaubat ataupun kembali. Dan wabika khasamtu, dengan engkau aku melawan ataupun menentang musuh. Khasamtu makna bertengkar ataupun bergaduh. Jadi boleh bergaduh, tapi dengan siapa? Dengan musuh. Kemudian Allahumma inni a'udzu, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan kemuliaan engkau, tidak ada Tuhan malaikat engkau, antadillani, aku berlindung daripada apa? Daripada engkau menyesatkan aku. Antal hayyu, engkau lah yang maha hidup, allazi la yamut, yang tidak akan mati, wal jin, sedangkan jin dan manusia semuanya akan mati. Boleh hafal? InsyaAllah. Kalau tak boleh baca semua pun, separuh je. Kalau tak boleh separuh pun, semua. Okey. Kelebihan tawakal juga. Wafi at-Tirmizi, dalam hadis Tirmizi, daripada Umar radhiyallahu anhu marfu'an, yang angkat kepada Nabi. Lau annakum, jikalau sesungguhnya kamu tatawakkaluna, kamu berserah ala Allah, kepada Allah, haqqa tawakkuli, dengan sebenar-benar tawakal, la razaqakum, pasti Allah akan bagi rezeki pada kamu. Kalau betul kamu serah bulat-bulat pada Allah, pasti Allah bagi rezeki. Allah tak kata kalau betul kamu betul-betul bekerja, tak. Kalau betul kamu berserah pada Allah, Allah bagi rezeki pada kamu. Kita pun tak faham. Nabi bagi contoh. Kama yarzuqu, sebagaimana Allah memberi rezeki pada tair, burung. Taghdu khimasa, keluar pagi dalam keadaan khimasa, perut kosong. Wa taruhu, dan balik semula dalam keadaan bitana, perut kenyang. Hadis hasan sahih. Makna burung, kenapa Nabi buat contoh burung? Kenapa tak buat contoh harimau ke, lembu ke? Apa dia? Kat mana-mana ada burung. Kenapa tak buat contoh kucing? Kat mana-mana ada kucing. Sebab burung terbang.
Burung terbang, rezeki dia ke atas ke bawah? Mana lebih suka yang di bawah dan rezekinya di bawah dengan yang di atas tapi rezeki di bawah? Di atas. Kan? Kemudian burung ni, bila dia terbang, dia tahu tak rezeki dia di mana-mana? Jadi keluar, masa dia keluar pagi, dia set dah. Aku nak pergi ke Bukit Jelutong. Ada? Tak ada. Betul tak? Sebab dia tak ada akal. Tapi akhirnya, jumpa tak rezeki? Balik perut kenyang. Kita ada akal. Kita dah tahu tempat rezeki kita. Jalan pun tahu. Kan? Jalan sama je kita pergi secari. Betul kan? Besok pun tahu dah. Minggu depan pun tahu. Burung tahu tak? Besok pula nak cari kat mana? Tak, minggu depan. Lagi burung tak tahu. Tapi tak pernah burung ke buluran. Kenapa kita ada akal? Tahu tempat cari rezeki? Kenapa kita ada masalah dengan rezeki? Ha? Betul tak? Kebanyakan masalah manusia puncanya rezeki. Hari ini berita ada seorang remaja 19 tahun, Melayu lah, bunuh kekasihnya umur 24 tahun. Itu pasal rezeki dia tu. Betul tak? Mungkin tak tahulah sebab apa. 19 tahun bercinta dengan perempuan umur 24, ada masalah, bunuh. Semua pasal rezeki. Okey, boleh ha? Jadi bila kita risau pada rezeki, ingat ke burung. Malunya kepada burung. Burung tak pernah risau. Burung tak ada akal. Okey, wa fi sunan, daripada dalam sunan, daripada Anas radhiyallahu anhu telah berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, man qala. Ini doa yang patut kita bacalah. Ha? Doa apa ni? Keluar rumah. Ha? Keluar rumah. Nabi berkata, iza kharaja min baitihi. Siapa yang berkata, apabila dia keluar daripada rumahnya, dia kata apa? Bismillah. Yang kedua, saya rasa dah hafal semua ni. Satu, bismillah. Yang kedua, tawakkaltu ala Allah. Yang ketiga, wala hawla wala quwata illa billah. Itu je. Ha. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wala hawla wala quwata illa billah. Maka apa kebaikannya? Yuqalu lahu, dikatakan kepadanya, hudita. Apa makna hudita? Engkau telah diberi hidayah. Dengan zikir ni, engkau telah diberi hidayah. Wa wuqita, dan engkau telah dijaga, dipelihara. Wa kufita, dan engkau telah dicukupkan. Satu, telah diberi hidayah. Yang kedua, dipelihara. Yang ketiga, dicukupkan. Kemudian fayaqulu syaitan, bila kita baca doa ni keluar rumah, syaitan pula kata. Syaitan kata pada siapa ni? Syaitan yang lain, member dia yang lain. Kaifalaka bi rajulin, macam mana kamu nak kacau seorang lelaki yang telah qad hudiya, yang telah diberi hidayah, wa kufiya, dan telah dicukupkan, wa wuqiya, dan telah dipelihara. Macam mana kamu nak kacau dia? Boleh? Jadi baca doa ni. Ada dua ni. Satu yang berkata hudita ni siapa? Bila kita baca, dikata pada kita, kamu telah diberi hidayah, kamu telah dicukupkan, kamu telah dijaga. Siapa yang kata? Malaikat. Tapi kita dengar tak? Tak dengar. Syaitan pun kata juga, tapi kata pada member dia, kita pun tak dengar. Jadi jangan lupa setiap kali keluar rumah, baca doa ni. Ada satu lagi hadis. Last. Ha? Cuba tengok. Kau nak tak bagi? Yang pendek. Tak ada? Ulas tak ada? Okey, ada satu hadis kelebihannya. Nabi kata apa? Akan masuk syurga. Maksud dia, akan masuk syurga orang yang hatinya seperti hati burung. Hadis sahih. Antara ciri-ciri, ada orang boleh masuk syurga pintu puasa. Ada orang boleh masuk syurga pintu salat. Ada orang boleh masuk syurga pintu sedekah. Tapi yang ni Nabi kata sifat ahli syurga yang boleh masuk syurga pada
hatinya seperti hati burung. Apa maksud tu? Macam mana tu? Kita nak jadikan hati kita macam hati burung. Pertama macam tadi, bila buat rezeki jangan risau. Yang penting apa dah? Kita bertakwa kepada Allah, jangan risau. Yang kedua, sifat burung ni binatang, ikut kajian, burung ni binatang paling takut. Betul? Binatang apa? Bila kita pergi terus lari. Burung lah. Jadi sifat tu takut sangat pada benda yang membahayakan dia, kita tiru. Iaitu sangat takut pada azab Allah, kita mudah masuk syurga. Nak buat dosa je takut. Boleh faham? Burung paling takut. Maka kita jadi macam burung, iaitu paling takut pada buat dosa. Paling takut pada azab Allah. Okey? Dah. Ni lah. Ada. Ni? Orang tahu cari. Okey. Yadkhulu al-jannah aqwamun. Akan ada sekelompok orang yang masuk syurga, hati mereka seperti hati burung. Hadis sahih riwayat Ahmad dan Muslim. Okey. Dah habis dah ayat ni. Ayat seterusnya. Masa dah habis dah? Besok cuti. Sambung. Kau tahu ganti yang besok terus malam ni. Apa kita tengok ayat je? Okey, tak boleh panjang. Sebab topik takwa ni, tawakal ni penting. Okey, masa pun dah lewat. Kita tak baca hadis. Jadi saya nak umumkan besok cuti merdeka. Jadi siapa nak pergi berbaris silakan. InsyaAllah kita jumpa lagi pada Khamis malam insyaAllah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم